Okay, hari ni cikgu akan sambung subtopik yang baru. Okay, dalam bab 4 bab cukai. Okay, kita fokus hari ni adalah kita nak tengok tafsiran cukai bersama. Okay, satu lagi adalah tafsiran cukai berasingan. Okay, untuk individu yang telah berkahwin, okay, jadi dia boleh buat dua pilihan lah. Sama ada dia nak buat tafsiran cukai bersama ataupun tafsiran cukai berasingan. Okay, kalau dia nak buat tafsiran cukai bersama, okay, dia perlu memenuhi beberapa syarat lah. Okay, jadi syarat dia adalah suami isteri perlu tinggal bersama. Okay, dia mempunyai jumlah pendapatan yang diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami isteri. Lepas tu suami isteri yang memilih tafsiran bersama mestilah warga negara Malaysia. Okay. Kemudian hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Tak boleh buat walaupun dia berkahwin dengan ramai isteri lah. Okay, jadi sekarang kita tengok contoh 5. Okay, pada tahun 2020, okay, Encik Rajan dan isteri mendapat gaji tahunan. Okay, jadi gaji tahunan adalah RM53,000. Okay, lepas tu isteri dia adalah RM57,000. Okay, mereka masing-masing telah mendermakan 500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okay, ini adalah jadual mengenai pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Okay, jadi kita tengok soalan. Okay, soalan suruh kita hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isteri. Okay, dengan menggunakan kita nak menggunakan cara tafsiran cukai bersama dan juga tafsiran cukai berasingan. Antara kedua-dua tafsiran ni kita akan tengok yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isteri. Kita tengok penyelesaian dia. Okay, jadi sekarang cikgu wakilkan dia punya perkara ini dengan nombor lah supaya lebih senang. Okay, jumlah pendapatan cikgu wakilkan dengan nombor 1. Okay, jadi suami isteri jumlah pendapatan kita tambahkan saja jumlah pendapatan. Okay, jadi 53,000 tambah 57,000. Okay, akan dapat 110,000. Okay, yang ni adalah asing-asing lah. Okay, yang kedua adalah jumlah pengecualian iaitu derma. Okay, setiap orang dia derma tadi adalah 500 kepada badan kebajikan. Okay, jadi adalah sebanyak 1,000. Okay, ini kita tolak 500. Okay, yang ketiga adalah pelepasan yang dibuat oleh suami isteri. Okay, untuk pelepasan ini, walaupun tafsiran dibuat bersama, had tuntutan pelepasan dikira sekali sahaja. Itu yang maksimum. Jadi untuk pelepasan individu adalah 9,000. Dia tidak boleh kira 9,000 tambah 9,000 yang untuk cukai bersama lah. Jadi dikira satu kali saja, iaitu 9,000. Kalau yang berasingan tak ada masalah lah. Gaya hidup, had dia adalah 2,500. Jadi yang ni 2,500. Yang berasingan samalah. Tapi yang isteri dia, kita tengok sini, adalah 2,700 kan. Tapi had dia adalah 2,500 sahaja. Jadi, pelepasan yang layak dituntut hanya sampai 2,500. Walaupun dia berbelanja sehingga 2,700. Kemudian kita tolak lagi dengan insurans hayat, 7,000. Ini 5,830. 6,000. Insurans perubatan had maksimum adalah 3,000. Jadi kita tolak 3,000. Yang ni seperti dalam jadual lah yang dituntut. Jadi untuk kira pendapatan bercukai, masih ingat lagi cara untuk pendapatan bercukai? Cikgu wakilkan dengan nombor. Nombor 1, awak tolakkan dengan nombor 2. Lepas tu awak tolakkan dengan nombor 3. Jadi awak akan dapat 87,500. Untuk yang berasingan 32,520. Satu lagi adalah isteri dia 36,430.
Okey, untuk cukai dasar, okey, ini adalah cikgu wakilkan dengan nombor 4. Okey, untuk cukai dasar, kita rujuk balik kepada ni. Okey, rujuk balik dalam jadual cukai. Iaitu kita tengok pada bancaran dia. Contohnya yang ni cukai dia adalah 87,500. Okey, jadi tengok dalam jadual cukai. Okey, 87,500 ini berada di antara 70,001 hingga 100,000. Okey, jadi dia punya pengiraan yang pertama iaitu 70,000 yang pertama adalah cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak 4,600. Jadi sebab tu cukai dasar dia adalah 4,600. Okey, untuk yang cukai 32,520 dan 36,430, cara dia sama saja. Boleh tengok Okey, jadi yang seterusnya kita tengok cukai atas baki. Okey, cikgu wakilkan dengan nombor 5. Okey, cukai atas baki ni cara pengiraan dia adalah dia punya cukai pendapatan. Okey, awak tolakkan dengan yang pertama tadi 70,000. Okey, lepas tu darabkan dengan dia punya peratus dia. Kadar dia berapa. Jadi 87,500 tolak 70,000 darab 21%, awak akan dapat 3,675. Okey, rebat cukai, cikgu wakilkan nombor 6. Okey, untuk rebat cukai ini, kita tengok kepada pendapatan bercukai. Okey, sekiranya pendapatan dia kurang daripada 35,000, dia akan dapat rebat sebanyak 400. Maksudnya, potongan sebanyak 400 lah. Okey. Okey, dan yang terakhir baru kita boleh kira dia punya cukai pendapatan. Okey, cara untuk kira dia adalah cikgu wakilkan dengan nombor Okey, nombor 4. Okey, awak tambahkan dengan nombor 5. Okey, tolakkan dengan nombor 6. Jadi dapatlah dia punya cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, jadi bila kita kira, kita akan dapat cukai pendapatan yang bersama adalah 8,275. Okey, yang berasingan untuk suami RM125.60. Okey, isteri dia adalah RM714.40. Okey, bila kita tambah dia adalah 840. Jadi bila kita tengok cukai taksiran cukai berasingan, cukai berasingan adalah lebih sesuai digunakan. Kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah jauh lebih rendah. Iaitu 840 berbanding 8,275 melalui cukai taksiran bersama. Itu cara pengiraan dia. Sekian, terima kasih.